Di mana nak tuntut khairat kematian? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua. So, hari ni kita bertemu lagi untuk satu topik yang saya yakin korang semua sure tak pernah tahu. So, hari ni korang kena ambil tahu. Okay? Topik hari ni adalah berkenaan dengan di mana nak tuntut khairat kematian. Dekat Malaysia ni banyak tempat yang kita boleh buat tuntutan khairat kematian. Contohnya, pertama adalah di Karya Masjid. Yang kedua adalah jika anda pencarum di KWSP. Yang ketiga ialah sekiranya anda adalah pemegang saham bagi sesuatu koperasi. Yang keempat adalah sekiranya anda adalah ahli yang mencarum di Perkeso. Yang kelima, jika anda punya akaun di mana-mana akaun permodalan nasional berhad seperti Amanah Saham, ASN, ASB, ASW dan sebagainya. Untuk buat tuntutan khairat kematian, beberapa dokumen diperlukan untuk dibawa kepada tempat-tempat yang saya sebutkan tadi. Pertama sekali, kena ada sijil mati, mati. Yang kedua adalah surat sijil nikah ataupun surat beranak kepada waris. Jadi kalau misalnya suami yang meninggal, isteri nak buat tuntutan, so kena ada sijil nikah yang menyatakan pertalian dengan si mati. So kalau misalnya tiada suami atau tiada isteri dan anak, kena buat tuntutan dengan memberi surat beranak sebagai bukti ada pertalian. Dan pastinya akan ada borang yang perlu diisi oleh institusi atau mana-mana tempat yang saya sebutkan tadi untuk mereka proses segala transaction yang diperlukan. So untuk hari ini saya akan bagi tahu berkenaan mungkin 3 atau 4 tempat yang kita boleh buat tuntutan khairat kematian yang kebiasaannya orang buat tuntutan. Okay, yang pertama adalah kita sebagai ahli karya masjid. So macam korang tahu kan, bila kita duduk di kawasan perumahan, memang akan ada surau atau masjid yang buat collections untuk khairat kematian. Dan kebiasaannya duit itu dikutip secara tahunan sebanyak RM50. Dan kadar untuk khairat kematian untuk kos RM50 ni adalah sebanyak RM1,500. So korang kena pastikan lah korang memang menyumbang setiap tahun, because dia pun macam ada sistem similar macam takaful. So kalau you menyumbang, then peruntukan untuk khairat kematian tu ada. So kalau tak menyumbang untuk tahun ini, kalau meninggal dunia, memang tiada peruntukan untuk khairat kematian. Yang kedua adalah untuk penyimpan atau pencarum di kumpulan wang simpanan pekerja atau KWSP. Okey, dekat KWSP ni dia ada syarat-syarat yang saya rasa simple lah untuk kita tahu. Pertama sekali, si mati mestilah ahli KWSP ataupun pernah mencarum di KWSP. And then yang kedua, tuntutan khairat kematian boleh dibuat dalam masa 6 bulan daripada tarikh kematian. Yang ketiga, si mati meninggal dunia sewaktu umurnya tidak melebihi 60 tahun. Okay? Dan kadar khairat kematian yang diberikan oleh pihak KWSP adalah sebanyak RM2,500. Yang ketiga adalah untuk ahli koperasi. So dalam hal ni saya cuba ambil contoh kalau dia tu adalah pemegang saham koperasi bank rakyat. So untuk pemegang saham ahli koperasi bank rakyat, yang penting saham ada sebanyak minimum RM500 dan kadar yang diberikan untuk khairat kematian adalah sebanyak RM3,000. Cuma tempohnya agak pendek, iaitu dalam masa 3 bulan daripada tarikh kematian. Dan yang keempat adalah untuk akaun permodalan nasional berhad, iaitu seperti ASN, ASB, ASW, AST dan sebagainya. Untuk buat tuntutan khairat kematian akaun-akaun di PNB, korang boleh pergi ke HQ Jalan Tun Razak, Menara PNB, ataupun korang boleh pergi ke mana-mana cawangan ASB, ataupun korang boleh merujuk kepada ejen bank yang ada buat
transaction ASB seperti Maybank, CIB dan sebagainya. Untuk PNB, mereka ada jadual untuk pemberian hairat kematian. Bagi simpanan sebanyak RM10 hingga ke RM4,999, RM200 akan diberikan sebagai hairat kematian. Untuk simpanan sebanyak RM5,000 ke RM10,000, sebanyak RM1,000 hairat kematian akan diberikan, dan simpanan sebanyak RM10,000 ke atas hingga maksimum RM2,000 hairat kematian akan diberikan. So memang kena merujuk kepada baki simpanan sewaktu kematian, dan seperti biasa permohonan boleh dilakukan dalam masa 6 bulan daripada tarikh kematian. Seperti biasa, sila layari website harta kita seperti link di bawah. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi di lain masa. Bye!